You are watching Eddie Badri's YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang kita ketahui, artis-artis ataupun kumpulan-kumpulan rock pada sekitar tahun 80-an dan awal 90-an banyak dipengaruhi oleh funfair. Show-show mereka kebanyakannya adalah di funfair kerana banyak faktor dan saya akan mengupas bagaimana funfair membantu industri rock yang kita minati. Funfair apabila satu kawasan tu sebagai contoh katalah di Kulai, funfair dibina dan biasanya funfair ni kalau dulu lesen mereka adalah sebulan. Sebulan bermakna ada 4 kali weekend lah. Jumaat, Sabtu, Ahad tu ada 4 kali baru habis lesennya. Maknanya ada lebih kurang dalam 12 hari yang direbut oleh artis-artis rock kita untuk tampil dan memberi persembahan kepada penduduk setempat dan sekitarnya. Jadi bagaimana mereka melaksanakan? Bagaimana kaedah funfair ni dilaksanakan? Okey. Pertama sekali apabila funfair telah didirikan, permit semua dah okey, kemudian mereka juga akan mendirikan sebuah pentas khusus untuk artis. Dan kemudian saya akan masuk ke funfair tu, saya akan berjumpa dengan toke funfair dan kemudian berbincang dengan mereka langkah-langkah yang kita akan ambil, senarai-senarai artis yang saya akan bawa dan sebagainya. Jadi saya akan ke tapak funfair tu untuk berbincang dan memasukkan sound system di stage yang telah mereka dirikan. Sound system ini bergantung kepada populariti artis. Nanti saya akan bincang kemudian. Okey, selepas kita telah mendapat kata sepakat dengan toke funfair, kemudian kita akan berhubung dengan mereka. Pada tahun 1987, 88 hingga ke 90, awal 90-an, perhubungan adalah amat sukar ya, kerana ketika itu handphone seperti macam mana yang kita guna hari ini tidaklah meluas, kerana sebuah handphone ataupun atur berharga hampir 10,000, 12,000 ya. Jadi token-token funfair akan pakai atur yang besar tu. Kita macam saya akan guna Motorola yang kecil tu. Yang macam handphone kita tapi bentuk dia macam ada mula-mula macam Tupperware. Nanti saya akan tunjuk gambar-gambar handphone zaman dulu. Kemudian canggih sikit kita dapat macam flip handphone yang canggih sikit lah, nipis sikit. Kesemua nombor yang kita guna pada ketika itu adalah 011 ataupun 011. Pada masa itu hanya ada satu talian dan dia adalah sangat mahal dan bukan semua ataupun public tak mampu, masyarakat tak mampu nak memiliki itu. Tetapi kita dalam industri terpaksa ada. Paling tidak ialah pengurus lah, seperti macam saya memang ada benda tu. Dan saya tunjukkan kenapa, nanti saya akan ceritakan kenapa komunikasi ataupun handphone penting. Kerana kita duduk di pusat bandar, sedangkan funfair di lokasi-lokasi luar, di Penang, di Ipoh, di Kulai, di daerah-daerah dalaman ya. Jadi kita kena sentiasa berhubung dengan toke-toke funfair untuk memastikan perjalanan artis kita yang kita akan bawa tu tidak sendu maksudnya pertama sekali bila kita dah deal dengan toke-toke funfair, kemudian kita terus kena berhubung dengan mereka untuk confirmkan artis supaya mereka boleh naikkan poster kerana sebelum artis bergerak untuk ke tapak funfair, poster-poster ni dah naik dah dekat pokok-pokok.
Mungkin zaman sekarang pelik lah kan, kalau sebab kita dah ada pelbagai cara ataupun media sosial yang banyak. Kalau dulu tak ada, media sosial tak ada, phone pun tak ada. Jadi kita terpaksa menghubungi token-token fanfare untuk reconfirm artis ni dan sebagainya. Mereka pun akan buat poster dan mereka akan tampal di pokok-pokok, di tempat-tempat yang strategik untuk supaya kawasan tu semua covered. Maknanya semua orang di kawasan tu tahu, ada kumpulan meditasi ataupun ekspedisi dekat sini. So jadi orang akan datang pada hari yang telah ditetapkan untuk ni. Jadi untuk melaksanakan tugas itu sebelum fans dapat melihat artis kesayangan mereka di pentas, saya macam orang macam saya terpaksa melaksanakan beberapa kerja, iaitu memastikan token fanfare, naikkan poster dan buat announcement siar raya berjalan. Nanti saya akan tunjuk contoh-contoh siar raya, saya akan paparkan dalam video ni, siar raya yang pernah kita buat dulu, supaya orang tahu, pemakluman kepada masyarakat ataupun fans adalah melalui poster dan siar raya ataupun announcement di kawasan-kawasan. Maknanya van ni akan jalan dalam kampung-kampung, pergi announce sana, announce sini, malam ini ekspedisi meditasi ataupun apa sajalah, Black Rose di tempat anda. So jadi dengan cara itu saja kita dapat menarik crowd ataupun fans untuk datang ke tapak-tapak fanfare. So kita tengok alat-alat perhubungan yang kita gunakan dulu, daripada atur yang besar, kemudian kita guna macam Tupperware tau. Macam Tupperware yang panjang tu, kemudian barulah yang ada flip tu. Jadi untuk token-token fanfare dia biasa guna atur yang besar tu kerana dia bukan portable, dia portable lah, tapi dia orang letak di dalam pejabat-pejabat dia orang. Kemudian kita guna yang mudah alih supaya kita boleh bergerak ke sana kemari. Okey, tengok paparan gambar-gambar atau apa yang kami gunakan dulu. Semua dah tengok? Kelakar tak? So tak canggih macam kita. Sekarang kita berapa punya canggih kan? Lepeh je, ada yang nipis-nipis tapi mempunyai kemudahan yang banyak dalam handphone kita sekarang ni, banyak application. Tapi dulu tak ada. Dulu call dengan mesej saja. Tak ada WhatsApp, tak ada apa pun tak ada. Facebook, YouTube jangan ceritalah, memang tak ada langsung. Jadi kita memerlukan perhubungan. Maknanya sebelum sesuatu konsert berlaku di fanfare, perkara paling penting sekali adalah perhubungan. Kalau kita tak ada handphone, macam mana kita nak deal dengan token-token fanfare? Macam mana kita nak tetapkan tarikh, tetapkan confirm artis ni, confirm free hari tu. Semua kita kena berkomunikasi. So dalam Islam, sebenarnya komunikasi ni penting bukan sahaja ketika fanfare, di mana-mana sahaja. So dalam Islam, Allah SWT telah mengajar dari awal lagi, ketika Nabi SAW, Nabi seorang ummi yang dia tak erti baca dan tak erti menulis, kerana Allah nak protect Nabi SAW daripada tomahan ataupun fitnah orang-orang jahiliah. Kononnya nanti bila turun firman-firman Allah, kononnya Nabi yang reka, cipta, menulis dan sebagainya. Jadi Allah tetapkan Nabi tak erti membaca dan menulis pada ketika dia dilantik menjadi Nabi, supaya kesucian firman Allah itu terpelihara. So kita tengok satu ayat ni. Ayat ni menceritakan betapa pentingnya komunikasi yang kita sedang guna sekarang ni. Macam brother semua tengah tengok YouTube ini adalah komunikasi. So kita tengok satu ayat yang Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, Allazi 'allama bil qalam,
Allamal insana ma lam ya'lam. Okey, kita ambil 5 ayat daripada Al-Alaq ni. Saya explain kenapa. Firman Allah ataupun surah ataupun perkara pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baca. Iqra. Iqra ni baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Lepas tu Allah cakap lagi, Allah bagi tahu lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insan tu maknanya kau manusia diciptakan. Kita ni Allah bagi tahu kita ni diciptakan daripada segumpal darah. Nampak? Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu, yang mana kamu ni dicipta daripada segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah. Baca lagi. Nampak? Maknanya kali kedua, ayat ketiga dalam Al-Alaq, Allah SWT tekankan bahawa bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mula-mula Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Maknanya bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Nampak? Baca juga kan? Lepas tu Allah terangkan. Allazi allama bil qalam. Dengan perantaraan qalam. Qalam ni maksudnya tulisan dan buku lah yang kita baca ataupun penulisan dan baca. Okey, nanti saya akan jelaskan kenapa Allah SWT tekankan, kerana ini adalah pokok ataupun akar utama kepada ilmu. Kemudian akhir sekali Allah, dalam baris kelima ataupun ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Dan aku beritahu kamu apa yang tidak kamu ketahui. Lebih kurang begitu. 5 ayat pertama Al-Alaq. Apa kaitan dia dengan funfair? Begini. Apabila funfair, kita nak jayakan funfair, kita perlu ada komunikasi, alat komunikasi yang baik. So sama juga dengan zaman Nabi SAW dulu, dia kena utus surat. Dulu tak ada telefon, tak ada telegram, tak ada apa, dia utus surat melalui burung, melalui utusan-utusan. Nabi kena tulis surat dulu. Tulis surat kepada Raja Bahrain, kepada Raja mana-manalah. Nabi akan tulis dan kemudian hantar kepada raja tu ataupun tempat yang Nabi maksudkan untuk dakwah tadi. Jadi itu adalah komunikasi. Kalau sekarang ni call lah. Kan sama. Maknanya maksud dia dan tujuan dia sama. Call. Hello, kita ada kuliah dekat masjid ni. Sekian-sekian datang ya petang ni. Macam itulah Nabi buat. Nabi hantar surat kepada negeri-negeri yang ada raja dan pembesar untuk menyeru mereka kepada agama Islam. Jadi dalam urusan seni tadi, apabila Allah SWT tetapkan bahawa komunikasi adalah asas utama kepada ilmu. Jadi sebab itu kita kena faham, apabila kita nak lakukan sesuatu, waktu kita balik kepada funfair tadi, pertama sekali saya kena menghubungi Tokyo Funfair. Kita berkomunikasi, confirmkan artis mana yang nak datang pada sekian-sekian hari. Kemudian Tokyo Funfair akan buatkan poster dan sediakan van untuk siar raya. Jadi kemudian poster-poster pun dinaikkan. Tadi secara ringkasnya maknanya komunikasi antara kita dengan fans dilakukan melalui pokok-pokok. Kita dah tampal-tampal poster tadi, jadi fans boleh baca, ada kumpulan ni lah malam ni dan sebagainya. Kemudian ada siar raya, bagi dengar pula. Bagi dengar, malam ini kumpulan ini akan menghiburkan anda di tapak pesta atau tapak funfair sekian-sekian. Tengok betapa pentingnya komunikasi supaya fans tahu artis kesayangan mereka ataupun kumpulan kesayangan mereka datang ke tempat mereka. Begitu
peringkat awal, peringkat pertama. Orang-orang jengka, pada 25 dan 27 Oktober ini, konsert kumpulan Mei, meditasi dan kubiran Masdo di Dewan Balora Mastika, Bandar Pusat Jengka. Datanglah beramai-ramai pada 25 dan 27 Oktober ini. Orang-orang jengka, pada 25 dan 27 Oktober ini, konsert kumpulan Mei, meditasi. Kita sampai ke fanfare, pertama sekali artis akan terus melakukan sound check di stage. Manakala kita sebagai pengurus ataupun wakil kepada kumpulan yang datang ni, artis ni akan masuk ke pejabat fanfare untuk menyemak atau merekodkan buku-buku tiket supaya kita tidak tertipu oleh tokey fanfare. Mungkin mereka keluarkan siri number yang sama, jadi kita kena check benda ni supaya kita dapat pastikan supaya artis tidak ditipu dalam penjualan tiket. Jadi sebelah malam, apabila selepas sound check, selepas kita check tiket tu semua, kita sebelah malam artis pun akan sampai dan pengurusan ataupun wakil-wakil kita akan berada di pintu masuk dan juga tiket kaunter untuk memastikan tiket yang dijual tu adalah tiket yang kita rekod tadi. Dan di sebelah depan pintu masuk, kita juga yang cek dan koyakkan tiket supaya kita boleh lihat nombor-nombor tiket yang dijual itu memang benar dan sama dengan apa yang kita rekodkan tadi siang tadi. Jadi itu kerja biasa, sampai sehari ini pun orang masih buat macam tu untuk memastikan bahawa artis tidak ditipu dalam penjualan tiket. Sebab tu bila fans dah masuk memenuhi ruang, lebih kurang dalam jam 9.45 macam tu, artis pun sampai. Mereka akan terus masuk naik ke stage, dan fans pun mula bergerak berasak ke depan stage dan artis pun memulakan persembahan. Tengok, setakat ni artis memulakan persembahan. Kemudian apabila perjalanan show itu telah sampai ke lebih kurang dalam 80% ataupun 90%, so dalam 11.30 tu kita akan pergi berjumpa tokey fanfare. Kita dah tutup kaunter tiket dah tak ada jual dah. Kita akan buat kiraan, hitungan tiket dan duit, kena tally berapa terjual, mesti kena sama dengan duit yang kita collect. Daripada collection ini, kata kita ambil sebagai contoh, pada malam itu 10,000 orang datang dan harga tiket adalah RM10. Bermakna door collection pada hari itu adalah RM100,000. Okey, RM100,000 ini tribution ataupun pembahagian antara kita, artis dengan tokey fanfare adalah 60-40. Itu ikut yang biasa kita ni, ada yang dapat 65%. Kita ambil biasalah, kaedah yang biasa 60 kepada artis, 40% kepada tokey fanfare. Jadi bermakna kalau 100,000 collection tadi, 60,000 adalah kepada artis yang kita bawa dan kita kena menanggung sound system. Maknanya harga sound system tu berapa, kita akan tolak bagi kepada tokey ni untuk dia bayar, dia laskan dengan sound system. Kemudian yang lagi 40% yang tokey fanfare ni dapat, dia akan cover promosi tadi, promosi siar raya dia, poster dia, kemudian juga cukai hiburan yang kita bayar kepada kerajaan dan dinikmati, dimanfaatkan kepada rakyat balik melalui cukai yang kita salurkan kepada tokey fanfare tadi. 40% tu ada nilai mungkin dalam RM1 lebih. Tiap-tiap satu tiket tu adalah cukai kerajaan. Maknanya dia cukai duti hiburan dia panggil. Jadi duti hiburan ni tokey fanfare akan bayar. Dia laksanakan sebab dia fanfare ni, tapak fanfare ni dia punya.
So dia akan laksanakan bayar kepada PBT, majlis-majlis daerah, dan majlis-majlis daerah ini menjadi pendapatan kepada sesebuah negeri, dan kemudian negeri itu belanjakan kembali kepada rakyat. Itu cara saya nak cerita tu pasal apa? Itu cara bagaimana artis-artis yang datang ke Funfair juga menyumbang sesuatu kepada pembangunan negara. Jangan ingat tak ada, memang ada. So melalui cukai yang kita serahkan kepada token Funfair tadi. Bahagian kita tadi 60% tadi kita akan bayar sound system dan kos-kos kita, hotel, penginapan, transport, makan minum artis. Kemudian baki dia baru kita akan bagi sama rata. Kalau artis tu 4 piece dengan pengurusan satu, jadi kita bagi 5 supaya pengurusan ni dia ada tanggungan dia lah, tanggungan tertentu. Contoh yang jaga tiket tadi mungkin 2 orang, kita kena upah. Yang jaga dalam kaunter tiket mungkin 1 orang atau 2, kita kena upah juga. Macam itulah. Kemudian kita juga kena bagi sikit kepada orang yang buat promosi siar raya tadi. Sebab apa? Kalau kita tak hulur kat dia upah sikit, nanti next time malas lah. Eddie punya artis malas lah. Dia pusing lebih kurang je. Token Funfair tu ingat, dah buat dah. Okey Eddie, dah buat dah. Budak dah jalan dah. Rupanya dia pergi tidur bawah pokok. So untuk memastikan kerja berjalan supaya siar raya ni berjalan dengan baik, kita upah dia. Extra. Token tu memang dah bayar dia. Kita bagi extra. So that is how we manage Funfair. So kalau kamu fans nak tengok macam mana keadaan sound system yang digunakan lebih kurang dulu, saya paparkan sikit gambar sound system yang ada pada masa dulu. So kalau fans datang, dia kata, kumpulan contoh kita ambil kumpulan Wings, Expedisi, May. Wah, dahsyat sound dia malam tu. Fans tak faham tu. Saya explain. Bila artis itu mempunyai crowd yang ramai, mereka akan belanja lebih sikit kepada sound system. Sound system biasanya dekat Funfair tu lebih kurang dalam harga 500 sewa dia. Yang itu yang biasalah, standard. Tapi kalau kata Ekspedisi nak datang, May nak datang, Wings nak datang yang boleh tarik crowd 5,000 ke atas orang, kita akan tambah sikit sound system tu. Kita akan tambah speaker, kita tambah beam dan sebagainya. Kita tambah bass, kita tambahlah alat-alat tu menjadikan mungkin harganya 800 hingga RM1,000. Jadi berbeza dengan kumpulan-kumpulan lain yang mungkin dia tak mampu menarik crowd yang ramai, dia tak mampulah untuk bayar sound system extra lagi 1,000 tu. Jadi mereka akan guna standard sound system yang berharga 500, 400, 500 tadi. Jadi itulah bunyi yang kita dengar. Jadi itu yang membezakan antara satu kumpulan, persembahan satu kumpulan, sound dia dengan kumpulan yang boleh menarik crowd. Sebab yang boleh menarik crowd, kalau dia guna juga sistem yang sama tu, kira kedekut lah dia. Sebab dia kena spend lah sikit supaya, sebab crowd ramai. Bila crowd ramai, bunyi-bunyian tu akan menyerap ke dalam semua fans dan akan jadi kecil. Macam Macam kita tengok orang gigs kat tepi jalan. Jadi kalau untuk memastikan bunyi-bunyian yang itu kekal seperti mana yang diharapkan oleh fan, maka kumpulan-kumpulan ni dia kena tambah lah. Pasal dia crowd ramai, dia akan kena tambah sound system. Okey, daripada 500, bos kita nak sound system. Benda ni kena buat sebelum artis sampai. Sehari sebelum kita dah order, sebab dia nak kena angkut daripada tempat dia, store dia, bawa ke Funfair tu. Extra equipment dan sebagainya. Itu cara di Funfair. Sebab itu kalau kita pergi artis yang popular ni, sound, dahsyat. Boom, kan? Tapi kalau kita pergi artis yang kurang sikit popular dia, di medium apa semua, mereka tak mampu nak tambah. Mereka tak mampu nak belanja ataupun top up 500 lagi. Jadi mereka akan guna standard sound system yang ada. Sebab tu bunyi dia biasa je. Kita bukan tak boleh dengar, boleh dengar. Tapi taklah boom macam
artis yang menambah sound tadi. Okey, clear So itulah yang membezakan antara persembahan. Okey, macam mana pula kalau hujan? Okey, sekarang artis popular nak datang. Artis popular, Ekspedisi, May, Wings nak datang. Mereka dah tambah sound system dah. Maknanya daripada 500 kepada RM1,000. Contohlah, lighting dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba hujan. Hujan malam tu. So, macam mana? Apa akan berlaku kepada kumpulan? Kumpulan akan besok malam biasa kalau funfair ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu. Kalau band-band yang top ni dia akan ambil Jumaat, Sabtu, Ahad. Biasa Jumaat dekat sini, Sabtu dah ada tempat. Ahad dah ada tempat, dia tak boleh tunda. Maknanya kalau malam ni hujan, dia besok tu dia tak boleh sebab dia dah ada confirmation dekat tempat lain. Jadi malam tu, katalah crowd yang datang tu very low. Dia punya kata expected to be 10,000, tiba-tiba jadi 1,000 je. Masih ramai, hujan pun tapi ramai. 1,000 tu kira ramai lah. So dengan 1,000 tadi, collection katalah harga tiket RM10, ada 10,000 collection. Selepas dibagi sama rata dengan Tokyo Fun Fair, ada 6,000 sebelah kita, bayar sound system 1,000, ada balance 5,000. Maknanya artis popular dia masih ada gaji. Masih ada gaji tapi kecil. Fans datang bawa duit, pakai smart-smart, pakai smart-smart, cantik-cantik, beli tiket, masuk. Senang je kan. Tapi urusan dia ialah kami. Kami yang buat urusan tu sehingga fans boleh datang beli tiket dan masuk. Itu antara sedikitlah tentang bagaimana fun fair dilaksanakan pada tahun akhir tahun 80-an hingga awal 90-an. So harap menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa fans di Facebook dan juga di media-media sosial yang lain. Saya harap kita manfaatkan balik ilmu yang saya sampaikan tadi, iaitu dari surah Al-Alaq, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita belajar. Bacalah. Kemudian kita belajar supaya kita berilmu, supaya kita dapat mendidik generasi bangsa kita, supaya kita dapat mendidik adik-adik kita, anak-anak kita, supaya mereka tahu. Bila mereka tahu, kita didik mereka. Satu ialah yang matematik, sains dan sebagainya, English, bahasa dan sebagainya. Yang satu lagi ialah menjurus kepada ajaran agama. So dua-dua penting. Yang ini untuk kita dapatkan kerja yang sesuai dengan jiwa kita. Yang manakala agama ini tadi akan membantu kita menjaga akhlak kita. Jadi kita nak buat sesuatu, kita nak komen ke, nak apa ke, kita fikir, kalau aku komen macam ni, apa implikasi dia, apakah aku dapat dosa. Jadi dengan cara kita mendidik anak-anak kita, adik-adik kita, barulah mereka akan menulis dengan baik. Kita tak salah kita jadi netizen yang aktif, tapi hendaklah kita jadi netizen yang terarah. Cara kita komen, kita nak sampai ke sesuatu, kita ada adab. So itu saja. Mudah-mudahan semua faham keadaan artis pada zaman dulu. Kita juga menyumbang kepada pembangunan negara. Okey, itu saja. Semoga semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita terus bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ingat tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Ekspedisi and Instagram Uncle Eddie Ekspedisi. Thank you for watching. Bye.